Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kali ini untuk meneruskan lagi subtopik berikutnya. Jadi diharapkan semua berada dalam keadaan sihat. Okey, dan sudah pun bersedia untuk memulakan tajuk kita pada hari ini. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah mikroorganisma berfaedah. Sebelum ni kita belajar berkaitan dengan mikroorganisma. Kita dah belajar apa itu mikroorganisma. Kita dah belajar 5 kumpulan mikroorganisma. Kita juga dah belajar berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jadi pagi ni kita teruskan lagi dengan subtopik berikutnya 1.2 mikroorganisma berfaedah. Betul ke mikroorganisma ni mendatangkan faedah kepada kita? Apa faedahnya? Okey, itu yang akan kita belajar pada hari ini. Berkaitan dengan mikroorganisma yang berfaedah. Mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian kita ni dalam pelbagai bidang. Antaranya yang akan kita belajar ialah faedah mikroorganisma dalam bidang industri, dalam bidang pertanian dan juga dalam bidang perubatan. Kita akan tengok satu persatu aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam ketiga-tiga bidang yang utama ni. Sama ada dalam penghasilan minuman, makanan, hormon, antibiotik, vaksin, barangan kulit, pencernaan haiwan, bakteria penutritan dan juga vaksin. Okay, ini antara aplikasi mikroorganisma dalam perubatan, pertanian dan perindustrian. Okey, kita tengok yang pertama dari aspek perindustrian. Okey, untuk perindustrian, antara bakteria yang digunakan adalah bakteria Lactobacillus bulgaricus. Okey, digunakan dalam penghasilan minuman. Okey, juga digunakan untuk penghasilan yogurt dan juga bahan-bahan yang melibatkan bahan-bahan temsu. Okey. Seterusnya, antara bakteria yang digunakan dalam bidang perindustrian ialah bifidobakteria dan juga lactobacillus. Okey, dalam penghasilan barangan kulit. Okey, untuk penghasilan barangan kulit ni, apa fungsi bakteria-bakteria ni? Digunakan untuk menyingkirkan tisu dan juga lemak daripada kulit haiwan. So, kita akan dapat kulit haiwan yang lebih berkualiti bagi menghasilkan produk-produk tertentu lah. Okey, kemudian yeast. Yeast juga salah satu mikroorganisma yang sangat meluas kegunaannya dalam industri makanan untuk menghasilkan roti, menghasilkan kek, menghasilkan kicap contohnya. Semua tu menggunakan yeast. Okey, kemudian dalam bidang pertanian. Contohnya untuk proses pencernaan haiwan, bakteria yang terlibat ialah Bifidobacteria species. SP tu untuk species ya adik-adik. Okey, Bifidobacteria species ni penting untuk proses perebutan haiwan. Okey, bila berlaku proses perebutan, bahan organik tadi akan mati dan ditukarkan kepada humus. Humus tu penting untuk kesuburan tanah. Itu juga melibatkan bakteria. Okey, selain daripada itu, terdapat juga bakteria penutritan, contohnya Nitrobacter species dan juga Nitrosomonas species. Okey, kedua-dua bakteria ini penting dalam kita nitrogen. Apa pentingnya kita nitrogen? Kita nitrogen ni penting untuk kesuburan tanah, mengekalkan keseimbangan nitrogen di atmosfera. Berkaitan dengan kita nitrogen, yang ni pun kita akan tengok detail nanti dalam subtopik berikutnya. Okey, kemudian dalam bidang perubatan, contohnya penghasilan hormon seperti insulin juga menggunakan bakteria, DNA rekombinan E. coli, antibiotik seperti penicillin. Antibiotik fungsi dia untuk membunuh bakteria. Okey, so contoh antibiotik ialah penicillin yang dihasilkan daripada kulat Penicillium chrysogenum. Dalam bidang perubatan juga sangat penting contohnya sekarang ni untuk penghasilan vaksin.
Vaksin ni penting untuk meningkatkan keimunan badan kita, merangsang penghasilan antibodi. So daripada mana vaksin ni dihasilkan? Vaksin ni dihasilkan sama ada daripada virus ataupun daripada bakteria. Contohnya daripada rotavirus, daripada salmonella ataupun poliovirus. Ini antara contohnya. Ini vaksin tadi. Antara virus yang digunakan dalam penghasilan vaksin, rotavirus, salmonella dan juga poliovirus. Okey, next ialah berkaitan dengan potensi kegunaan mikroorganisma. Adakah mikroorganisma berpotensi? Ya, sangat berpotensi, terutamanya dalam bidang bioteknologi dan juga kelestarian alam sekitar. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan hasil sisa dapur kita di rumah kita untuk menghasilkan bahan pencuci secara semula jadi yang sangat membantu dalam kelestarian alam sekitar. Okey. Jadi perkembangan dan kemajuan dalam bidang bioteknologi, terutamanya teknologi hijau, telah menjanakan dan menjayakan idea potensi penggunaan mikroorganisma untuk merawat sisa kumbahan dan juga menghasilkan ekoenzim melalui penapaian sisa pertanian. Maksudnya daripada sisa dapur kita, sisa pertanian kita, kita boleh menghasilkan ekoenzim. Okay, kita akan tengok slide yang berikutnya. Okay. Ini yang cikgu sebut tadi, larutan pembersih ekoenzim. Okey, dan bahan pencuci kimia yang biasa kita gunakan di rumah kita. Okey. Apa itu ekoenzim? Mungkin adik-adik kali pertama dengar berkaitan dengan pembersih ekoenzim. Ekoenzim ni adalah hasil semula jadi daripada sisa pertanian, contohnya sisa buah-buahan ataupun sisa sayur-sayuran dan telah pun dijalankan proses penapaian. Maka terhasilnya lah pembersih ekoenzim. Okey. Memandangkan pelajar-pelajar semua masih lagi berada di rumah menjalankan sesi PDPR, okey. Satu aktiviti untuk dibuatlah semasa PDPR ni. Okey, kita akan sama-sama buat sama-sama menghasilkan larutan ekoenzim. Okey. Jadi apa yang diperlukan? Okey. Apa yang diperlukan ialah 3 bahagian kulit buah-buahan ataupun kulit sayuran segar dari dapur rumah. Awak makan limau, boleh guna kulit limau ataupun apa-apa sisa sayuran. Boleh gunakan apa-apa kulit buah dan juga sayur-sayuran. Okey, boleh gunakan gula perang. Kalau tiada gula perang, boleh gunakan gula pasir biasa dan juga air bersih. Okey, berapa bahagian? 3 bahagian kulit buah-buahan, 1 bahagian gula perang ataupun gula pasir biasa dan juga 10 bahagian air bersih. Ataupun kalau ikut kuantiti ni 300 gram, 100 gram dan juga 1 liter. Okey, tambahkan ketiga-tiga bahagian ni dalam botol mineral ataupun yang paling senang botol mineral saja. Masukkan ke semua bahan tadi, masukkan kulit buah-buahan, sayur-sayuran, masukkan gula perang, masukkan air dan tutup. Okey. Setiap hari sepanjang proses ni agak panjang. Untuk menghasilkan larutan ekoenzim ni agak panjang. Jadi pada setiap hari adik-adik kena buka penutup botol tu untuk keluarkan gas yang terhasil akibat proses penapaian tadi. Jangan seminggu, sebulan biarkan tanpa penutup tu dibuka. Kena buka perlahan-lahan, keluarkan gas. Kena buat setiap hari selama 3 bulan. Yang ni senang, boleh simpan di bahagian dapur rumah. Okey, itu berkaitan dengan ekoenzim. Okey. Sekarang kita nak tengok apa beza antara larutan pembersih ekoenzim dan juga bahan pencuci kimia. Bahan pencuci kimia yang biasa kita gunakan di dapur rumah kita tu. Okey, dengan larutan pembersih ekoenzim yang adik-adik kena buat. Okey. Okey, cikgu fokus pada larutan pembersih ekoenzim dan adik-adik tolong bandingkan dengan bahan pencuci kimia. Okey, untuk pembersih ekoenzim ni kita akan gunakan sisa pertanian tadi sama ada kulit buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Okey. Bagaimana larutan ekoenzim ni bertindak balas terhadap lemak dan juga grease? Akan menguraikan lemak dan grease kepada molekul yang lebih kecil. Okey. Sangat mudah digunakan kerana tidak perlu disental. Bila kita gunakan larutan pencuci ekoenzim tu, lemak dan grease sangat mudah ditanggalkan. Okey.
Saliran juga tidak akan tersumbat kerana molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran. Sangat bagus. Kos yang rendah boleh buat di rumah. Sisanya kurang. Okey, dan sangat mesra alam. Okey, dan adik-adik boleh bandingkanlah dengan bahan pencuci kimia pada jadual yang cikgu paparkan di sini. Okey. Kemudian, bakteria juga digunakan dalam penghasilan serum. Contohnya serum bakteria lactobacillus. Okey, yang digunakan untuk merawat air sisa dan juga nak cemar dalam sistem saliran. Okey, apa lagi kegunaan serum bakteria lactobacillus tu? Okey, tu adik-adik boleh tengok balik pada muka surat. Dalam buku teks tu. Okey. Dan bagi mengakhiri sesi kita pada kali ini, okey, Cikgu nak adik-adik tolong jawab praktis formatif 1.2 dalam buku latihan. Okey, dan seperti biasa, PM Cikgu tunjukkan jawapan yang telah adik-adik buat. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Sila sediakan larutan ekoenzim buat sendiri. Okey, dan lengkapkan praktis formatif 1.2. Okey, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.